Dikenali dengan Bandar Diraja, Kuala Kangsar Perak sinonim dengan identitinya dalam pembuatan kraf labu sayung. Lokasi KZ Kraf Labu Sayung terletak lebih 5.8 km dari stesen kereta api Kuala Kangsar. Labu sayung terkenal kerana keindahan dan nilai estetikanya sendiri. Menurut cerita penduduk, labu asalnya dibawa ke Sayung oleh Tuk Khaluk yang datang dari Minangkabau pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar. Pengusaha labu sayung di KZ Kraf iaitu Encik Muhammad Parik bin Zabri sudah lebih daripada 30 tahun berkecimpung dalam industri labu sayung. Perusahaan ini telah dijalankan beratus tahun dahulu. Tanah liat sayung yang untuk menghasilkan labu sayung memang yang terdapat di kampung ini sahaja. Mengikut Encik Parik, tanah di kampung Kuala Bendang cukup bermutu dan tidak perlu dicampur dengan bahan lain untuk menghasilkan labu sayung. Di KZ Kraf, selain pada kita mempertahankan warisan cara perosan menggunakan tangan manual tradisional kita, di KZ Kraf juga kita menghasilkan labu sayung menggunakan teknik separuh moden iaitu menggunakan acuan. Dan selain pada menggunakan tanah sayung, kita juga menggunakan tanah porselin yang mana kesesuaian untuk perusahaan ini dan kita untuk bersaing pada pasar-pasar luar. Perusahaan KZ Kraf mempertahankan cara pembuatan secara tradisional yang menggunakan keseluruhan tangan. Selain itu, KZ Kraf juga tidak ketinggalan akan proses moden yang menggunakan teknik acuan yang terbukti boleh menghasilkan labu sayung dengan lebih cepat. Penggunaan teknik acuan boleh menghasilkan 30 hingga 40 unit labu sayung dalam masa sehari. Okey, daripada motif ataupun ukiran pada labu sayung itu sendiri, pertamanya kita mengekalkan corak flora iaitu bunga-bunga tanjung, bunga cengkeh, bunga susu kelapa, semua yang mana bermotifkan itu adalah motifkan alam. Ikutkan daripada sejarah, labu ni memang dihasilkan daripada bentuk buah labu dan diolah oleh generasi terdahulu dengan kreativiti mereka masing-masing telah menghasilkan 7 jenis labu sayung yang mana sangat popular sehingga sekarang. Okey, saya boleh di KZ Kraf kita mempertahankan satu jenis lah labu sayung yang mana labu dipanggil labu lepap. Labu lepap ni sinonim dengan bahasa negeri Perak, bahasa orang kampung ataupun lebih unik nama dia dipanggil lepap. Pengulian tanah dan air serta pembentukan labu sayung merupakan langkah pertama bagi pembuatan teknik tradisional setelah tanah liat dicangkul dari tebing sungai. Manakala bagi teknik moden pula, mesin akan digunakan untuk mencampurkan tanah liat dan air bagi menghasilkan bahan acuan sebelum ditapis dan dituangkan ke dalam acuan. Ini merupakan perbezaan utama bagi proses pembuatan secara tradisional dan moden. Labu sayung yang telah dihasilkan kemudiannya akan diukir sebelum dikeringkan. Setelah dikeringkan, labu sayung akan dibakar selama 8 jam pada suhu 800 hingga 1000 darjah Celsius. Berbeza dengan porselin yang akan dibakar dengan suhu yang lebih tinggi iaitu pada suhu 1200 darjah Celsius. Bagi menghasilkan labu sayung berwarna hitam, labu yang telah dibakar hendaklah dibakar untuk kali kedua menggunakan sekam. Karbon yang dihasilkan akan meresap ke dalam labu sayung dan menghasilkan warna hitam yang menawan pada mata yang meminatinya.
Labu sayung terkenal namanya panai lepap gelugo dan juga telak. Air diminum dingin rasanya, panas silang rasa selesa. Labu sayung ni kita tahu dia memang sangat sejuk. Boleh mengubat badan yang panas, batuk dan sebagainya lah. Impian dan harapan saya dalam perusahaan ni, saya mengharapkan generasi, dan saya pun tengok dalam keadaan sekarang pun ramai daripada pihak-pihak agensi dan sekolah-sekolah PTA, PTS, mereka lebih memilih untuk mengetahui tentang kewujudan industri kraft ni. Jadi pada saya, pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar kampung ni ataupun yang meminati perusahaan ni, dapat kita menggabung tenaga, bersama-sama berkongsi idea untuk kita pergi lebih jauh lagi. Kita tengok zaman dahulu mereka mencipta satu produk yang berjaya sampai sekarang. Kita kena lebih berjaya pada apa yang mereka usahakan. Kita seharusnya melestarikan warisan Melayu supaya tidak pupus ditelan di zaman. Sekian sahaja dari kami, Kumpulan 1.